Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azwani daripada UCTC, hos rancangan Dapur Putra siri keempat pada kali ini. Apa khabar rakan-rakan di Facebook? Semoga rakan-rakan semua share dan like di Facebook UCTC dan Facebook UPM supaya rakan-rakan yang lain dapat menonton bersama-sama. Untuk makluman, kami akan beri link pendaftaran dan isi jel pada akhir program pada ruangan komen FB. Stay and tune. Baiklah. Sukanya saya ingin menjemput Profesor Dr. Loh Teck Chuan selaku pengarah Pusat Transformasi Komuniti UCTC untuk memberi kata aluan. Dipersilakan Prof. Terima kasih Puan Azwani. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton di FB Live UCTC UPM dan Universiti Putra Malaysia. Selaras dengan moto UPM, berilmu berbakti, kami di UCTC sentiasa berusaha untuk menyebarluaskan ilmu dan kepakaran yang ada di UPM kepada komuniti luar sana, terutamanya dalam pengembangan pertanian. Terima kasih kerana terus menonton dan menyokong program UCTC sama ada slot kecoh-kecoh tani maupun dapur putra. Tujuan kedua dua program ini dilaksanakan adalah untuk memberi ilmu dan pengetahuan yang berterusan kepada komuniti di luar sana. Walaupun kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, ilmu dan pendidikan secara maya masih boleh diperolehi. Hari ini kita dapat seorang tetamu khas di mana beliau yang terkenal dengan masakannya yang sedap. Profesor Dr. Chef Muhammad Syarim, iaitu kawan lama saya dari Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, yang memang tidak asing lagi kepada kita semua. Hari ini beliau akan membawa kita masakan warisan, iaitu masak hijau. Ini merupakan Dapur Putra siri yang keempat. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan mengalukan warga UPM sama ada pegawai akademik ataupun bukan akademik yang mempunyai kepakaran untuk berkongsi lebih banyak tips dan topik yang lebih menarik di masa depan. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pegawai UCTC yang mencetuskan idea untuk melaksanakan program ini sehingga dapat merealisasikan dan meneruskan kedua-dua program tersebut. Saya amat berterima kasih kepada pasukan teknikal FB Live yang terdiri daripada Puan Nafisa, Puan Mahani, Encik Muhammad Adib, Encik Khairul Azmi, Encik Muhammad Syafiq, Puan Noh Azwani dan juga Encik Rudi dan Encik Zaidi. Terima kasih semua dan selamat menonton. Terima kasih kepada Prof di atas kata-kata aluan tadi. Terima kasih Prof. Baiklah. Dapur Putra kali ini bertemakan masakan warisan. Makanan warisan merupakan identiti yang kita tahu kaum dan daripada negeri di Malaysia. Bagi memastikan keistimewaan resepi ini tidak hilang begitu saja, kami ingin berkongsi resepi turun-temurun yang boleh dicuba dan dinikmati oleh semua kaum. Maklumlah sekarang ni adalah waktu PKP, kita banyak masa di rumah dan kita sentiasa lapar. Betul tak? Hari ini saya bersama dengan chef selebriti daripada UPM yang memang tak asing lagi, iaitu Prof. Dr. Syarim Karim dari Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan, iaitu Fakulti Sains dan Teknologi Makanan UPM. Prof, apa khabar? Baik Wani, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doing very good. Saya live dari di Melaka. Good. Dengar tak? Boleh dengar Okey, dengar? Ya. Dengar. Ya.
Okey. Apa khabar Wani? Okey, saya alhamdulillah sihat. Okey, view di sana nampaknya agak menarik dikelilingi oleh bunga-bunga warna-warni ceria-ceria di sana Ya, nampaknya. hari ni kita cooking outdoor di my garden. Di luar rumah lah, because dalam rumah selalu kita masak-masak kat studio, dalam rumah. Ni Betul? dan pukul 10 pagi just nice lah, from 10 to 11 belum terlalu panas kan. Kalau lepas tu petang, tengah hari dah panas. So so this is a good time for for us to do outdoor cooking like this. And masakan. Betul? Actually, in fact Wani kan, ingat tadi saya like sebelum membuat program ni, saya ingat nak masak pakai kayu api tau. So because ada banyak kayu kat sini, sebab saya kata nanti panas lah. Because saya pun selalu ada juga masak kayu api kan, memang panas dan bahang lah, tak tahan nanti. Next time boleh lah put. And then okay, Prof. Betul. Okay, Prof. Kali ni resepi kita adalah masak hijau. So saya difahamkan resepi ni merupakan turun-temurun daripada negeri Melaka. Betul ke? Yes. Look, Wani, resepi ni sangat unik because saya tak pernah tahu resepi ni. And then saya tengah bercerita dengan my mother, apa resepi yang dulu-dulu Dan dia kata, tiba-tiba dia kata masak hijau. Kalau masak hijau ni, kalau green curry di Thailand tu memang sangat famous dengan green curry. Ya, betul. And tu pun saya boleh buat juga kan, dah pernah selalu buat juga. Tapi yang ni memang jarang buat, tak pernah buat, and resepi yang telah hilang, So saya cungkil-cungkil, saya dapat resepi ni, and very interesting resepi. Kita pun ada resepi hijau, and resepi tu saya kata masak hijau because kita boleh guna ayam atau ikan. So that's why saya tak nak tahu ayam ke ikan ke, but today I will use ayam. Ayam. And ayam ni pula yang saya gunakan adalah from our farm, My mom reared this chicken. Kita bela ayam ni sendiri. And then menarik. Kita potong ayam tu semalam. And then ayam tu kena gorengkan dahulu. This is the chicken. Ayam tu potong-potong. Katalah kita guna seekor ayam, but I just use half a chicken, and then that chicken kita dah fry dah, pre-fry. Kita goreng dengan garam. Dan gorenglah macam basah-basah macam tu. Bukan garing kita goreng basah-basah. So ayam tu bahan-bahan dia, ayam. And then bahan untuk tumis. Kita ada macam biasalah, kita ada bawang merah sebiji, 2 biji, and then bawang putih, hiris, and then halia dihiris, and also 4 sekawan. 4 sekawan tu ialah cinnamon, bunga lawang, and then buah pelaga, and also cengkeh. Sedikit-sedikit lah kan. Kalau masak ni kita just campak-campak, agak-agak saja. There's no, boleh nak buat measurement, tapi that one kita, dengan pengalaman memasak yang ada, saya rasa semua boleh buat. Senang aja, resepi dia sangat basic. And then, itu yang untuk tumis, mula-mula tumis. And then yang ni saya telah blend. Katalah saya blend tadi, bawang merah 5-6 biji, bawang merah kan. Then bawang putih 3 biji, and then halia dalam setengah inci like that, Because saya masak cuma setengah ekor ayam je. Tapi bawang merah tu kasih lebih. Bawang merah tu ini untuk resepi seekor ayam ke? 1 ekor ayam? Yang ni saya pakai setengah ekor. Kalau seekor tu lebih lah. Kalau seekor tu kita boleh berbawang. Bawang putih tu, bawang merah katalah 8 hingga 10 biji, kan. And then bawang putih tu 4-5 biji, and then halia 1 inci. Then you blend everything. Blend everything. Itu ialah dia bahan-bahan asas. And also saya ada santan pekat ni. Santan pekat about 1,5 cawan, 2 cawan yang pekat saja. Okay, that's santan pekat. And also ini ialah kerisik. Kerisik ni heran kan, mengapa kerisik dia warna putih? Jadi my mom help me to kita kelapa tu kita parut sendiri kita ada mesin parut. And then saya gorengkan sedikit putih-putih. Kasih dia like coconut tu kasih kering, and then kita blend dia. Jadi kerisik saya taklah macam brown It's putih-putih like whitish, creamish like that. Okay. And then
And then this is cili hijau. 5-6 biji cili hijau yang telah saya blend. Boleh nampak Yang telah cili saya hijau ni bersama macam cili besar lah. Bukan cili hijau, cili macam cili merah tu tapi dia hijau. Oh, cili hijau. Bukan cili benggala bukan cili benggala. And also, satu ingredient yang sangat penting juga ialah ni, rempah. Rempah pun saya dah goreng rempah tu, dah sangai, and then saya dah blend rempah jadi serbuk. Jadi apakah rempah yang saya pakai? Saya pakai apa? 4 jenis rempah ialah saya please kalau nak tulis sila tulis. Saya pakai ketumbar 1 sudu, rempah ketumbar 1 sudu, and then setengah sudu jintan manis, jintan halus lah, jintan halus, setengah sudu jintan putih yang apa tu apa tu dia kata aniseed tu macam padi tu kan, jintan halus jintan kasar lah. Tahu Alright. Jintan halus jintan kasar, cumin and sesame apa tu aniseed, and finally ialah lada hitam pun. Lada hitam pun setengah sudu atau setengah sudu. Setengah sudu lada hitam as well. So itulah dia punya rempah dia. Dan saya dah goreng, dah sangai, and then I jadikan serbuk. So that's important. And also garam, biasalah kan garam, I have this garam. And also minyak untuk menumis lah. So tu saja bahan-bahan dia. Very simple, very basic ingredient, bahan-bahan yang kita ada. And also I have this also tomatoes and the green chili and the potong ni untuk finally tu ni lah untuk masukkan dia. So kita mula. Apa ni Okay, boleh mulakan. So first saya akan panaskan kuali ni. So penonton-penonton jika ada soalan sila tanyakan soalan ya. Ada. Dah panas. Tak nampak. In front of me, I have my 2 of my niece and nephews. Dia tengah watching the show. So saya letak sedikit minyak. Untuk menumis. So bahan-bahan dia mudah saja semuanya ya. So Wani nampak Wani? Ya. So thank you to my mom because kalau I masak kat rumah ni, my mom would help me to to prepare some of the ingredients, you see. Kalau buat seorang tak tahu. So I got my mom to help me with this. So she has been supporting my cooking. So kita tengok minyak dia panas dan kita masukkan apa tu? Rempah ni 4 sekawan. Sampai biar dia sampai naik bau sekejap. Dan kita masukkanlah all this. Nampak tak Wan ni dekat? Boleh nampak Boleh. Okey, masukkan all the hirisan tadi tu. Hirisan bawang merah, bawang putih, halia. And kita masak dia sampai dia naik bau sekejap. Very simple ingredient, very easy to do, Some sort of macam kita masak kalau kita masak kari pun macam ni juga kan, masak kari. Ya, betul lah. Tumis dulu. Pusing-pusing macam tu, kan? Tapi bahan dia a bit different kan, bahan dia sedikit berbeza daripada yang biasa tu. Mungkin ada keunikan kot masakan ni. Mungkin ada keunikan? Ya, yalah because kita guna cili hijau tu kan, cili hijau. Kalau kita tak taruh cili hijau, jadi dia masakan dia macam like very whitish lah, putih, creamy like that. So ni naik bau pun dah naik sekejap ni. I like to use medium heat. Maximum medium heat. Jadi tak hangus lah, tak melekat ke periuk ni. Oh nice the smell. Now I put the
yang dah tu. Saya habiskan ni semua ni. Kalau Wani, kalau kita masakkan letak bawang lebih bagus, you see? Ya, sedap. Especially bawang merah kan? Jangan, don't be manis. Because dia akan memberi cita rasa yang lagi manis dan lagi sedap lah kepada masakan tu kan. So bawang jangan kedekut tau. Bawang tu lah penyedap pada masakan. Yes. So kita tumis ni, but then this one is the process yang sangat penting, whereby you need to really masakkan bawang ni betul-betul, tumis dia masak betul-betul. Kita tambah lagi sedikit minyak. I don't want it to be too dry kan. To have fat, to have oil in the cooking is very important. You see, fat ni also dia will help in making the food tasting delicious, you see. Tapi kena ambil dia kena guna minyak, of course lah minyak sayuran, minyak sawit and all this, they are cholesterol free kan. So it's okay jika kita mengambilnya secara bersederhana kan. Kalau cooking macam ni, of course you need some oil to cook the bawang semua tu. Yang ni kena sabar sikit lah kan, untuk dia masak betul-betul. Kena tumis sampai terbit minyak. Betul ke? Sampai dia berminyak, sampai dia pecah minyak. And also at the same time, I will put the rempah. Ya. Okay, rempah tu tak perlu dibancuh dulu ke terus masuk? Terus masuk. Tak payah bancuh. Boleh. Because kalau kita bancuh dengan air nanti kan, there's a liquid in there. Jadi dia lambat garing, you see? Kan? Betul. Kalau kita biasa buat campur je, air campak je boleh. No problem. Ni, Prof. Ada soalan daripada ni. Ya, go ahead. Muhammad Nizam Osman. Nama masakan hijau ini adakah datang daripada sayur-sayuran hijau yang digunakan dalam masakan ini? Maksudnya dia punya ni cili lah kan? Daripada cili hijau. Okay, kita ada satu lagi. Mungkin ni nak buat tu tadi kot yang grind nak buat ni tadi kot. Rempah tadi, saya rasa yang Prof beritahu tadi, ketumbar, satu sudu, setengah sudu jintan manis, setengah sudu jintan putih, lepas tu setengah sudu lada hitam. Betul kan? Yes, betul. Alright. Digoreng, disangai and then ditumbuk halus lah. Ya. Kalau nak tambah air kat sini pun boleh sekarang. So saya tambah air because it's getting dry kan. Kita tambahkan air. Saya tak nak kuali ni hangus, jadi some water. Boleh je juga nak tambah air, nak campur air, tak nak to add the rempah directly pun boleh kan. So okay. Prof, ni daripada Kak Ani Jasin. Oh, ni orang Melaka ni, Jasin ni. Ya. Dia tanya, ni masakan orang Jawa. Jawa ke? Well, not that I know of, but I don't know because ni nenek yang kasih I resipi ni. Itu memang turun-temurun punya ni resepi. Ya. Tapi orang sekarang tak tahu dah resipi ni. Resipi ni macam dah hilang dah. But macam sebab apa sebab penyediaan dia lama ke macam mana? Tak, because just orang tak tahu resipi ni. Oh, tak tahu. Tapi kan macam permulaan buat ni dia macam kiranya macam buat macam kita masak korma je caranya tu. Kan? Oh, itu. Macam masak korma sama je tapi kita taruh cili hijau tu yang jadi paste dia dan juga kerisik. Tapi korma tak tahu kerisik tapi ada orang juga tahu kerisik. Tapi macam saya kata kerisik kita tu
taklah macam yang brownnya kerisik kan. Kerisik kita yang putih tu. So sekarang ni yang ni aja yang ambil masa tau untuk masak je. Ini rempah dia kena masak betul-betul. Ya, betul. Kalau tak nanti dia cepat basi. Kalau kita rempah tadi tu tak boleh tahu lebih-lebih. Kalau lebih nanti kan it's going to be very hot and spicy sebab lada hitam tu. Tapi kalau nak jadikan dia pedas, boleh tahu lada hitam tu lebih lah. Right? Okay. Lada hitam lebih. Wani, I want to share. This is our ni tau, bunga kantan. Tengok, nampak tak Wani? Ya, nampak cantik sangat. Bunga kantan ni is from our garden tau. This is bukan bunga kantan yang warna merah, not yang pink macam biasa tu. So, saya bunga kantan warna putih pun ada. Oh. Warna putih kita ada beberapa warna. Saya ada dekat 10 warna sinilah. So, siapa yang nak, kalau Wani nak promo jugalah, siapa yang nak anak-anak dia tu, boleh juga saya ada jual. Jual anak dia tahu, anak-anak pok kantan. Ya. That's why lah kami nak datang dekat garden sana. Kami nak tengok. Mungkin kita boleh tengokkan tumbuh-tumbuhan yang memang kita tak pernah ni. Kita boleh belajar kan. Macam kantan putih. Saya tak pernah tengok. Ada satu daun tu kan. Awak ni orang kita tak tahu sangat. Orang Melaka tak tahu. Ni daun nama dia daun kesing tau. Daun kesing daun ni. Kesing? You pun tak nak dengar kan? I dapat daripada Pahang. Ya, saya tahu mersing je. Kesing tak tahu. I dapat daripada Pahang tau. Okey. Sekarang pernah ada tanam ke? Ada. Tapi daun tu kan dia bau pijat-pijat. Tapi bila masak, dah masak dia kena dengan santan apa semua, maka daun tu jadi sangat harum. Dia sesuai untuk masakan apa? Orang Pahang masak dengan ikan patin. Oh. And also dengan tempoyak. Makanan masak tempoyak. Di panggang. Panggang tempoyak. Ni main ni saya cakap dia ni orang Pahang ni, anak orang Pahang ni Saya belum guna lagi daun tu tapi saya tanam. Daun tu sangat susah hidup tau. Kami memang nak datang nanti dekat sana. Bau dia pijat-pijat. Tapi saya baru tanam pokok tu adalah dalam 10 daun je sih. Belum lagi dia berkembang. Susah. Very difficult to grow. Jadi sekarang ni saya dah tumis ni biar dia sampai dia pecah minyak lah. Tadi nampak saya taruh air kan. Jadi saya taruh air tu tak nak dia kering. But also add some oil, you see. So macam ni kalau kita masak, macam masak kari ke masak apa, this is the sangat penting ni untuk kasih dia garing, kasih dia pecah minyak, barulah dia punya rasa rempah-rempah tu semua keluar. Kan? Okey. Okey, Prof, ada satu lagi soalan daripada Puan Daliana Harun. Cili hijau tu memang kena buang biji ke? Tak payah, kita berladuk. I blend semua. Kalau kita buang biji, dia tak jadi pedas. Kalau biji dengan biji dia pedas, kan? Lebur je semuanya. Senang aja. Buat apa dia buang biji? You know, biji give more flavor to the itu. Masukkan apa tu? Ayam Lepas ni kita masukkan ayam. Okey. Tapi sebelum tu biar make sure dia garing tau ni. Dia nak almost garing ni. Ni Prof. Memang pun ada di tepi ni. Prof, di Facebook ni rakan-rakan kita ni salah seorang daripada DJ Zaini, dia beritahu, dia kata tiba-tiba lapar pula Prof, dia cakap. Okey, yang kedua adalah Cik Famizan Noh. Dia kata dah lapar dah bila tengok Prof masak ni. Tapi cuma jauh je, kalau dekat lama dah ni. Okey, saya masukkan ayam sekarang. Okey, bila dah garing ditumis tu, so boleh masuk ayam. Ataupun masukkan ikan. Oh, selain daripada ayam boleh masukkan terus ikan. Saya masukkan, lepas tu saya masukkan kelapa goreng. Kerisik. Kelapa goreng. Dia kerisik lah. Kerisik saya masukkan. Masukkan dalam 2-3 sudu macam tu. Kan, because this one kita masuk awal, jadi dia the flavor gets into the chicken lah kan. Kalau ikan pun sama juga, ikan pun digoreng dahulu. Ya.
And now I masukkan digoreng dulu. sedikit santan. Ataupun saya masukkan air sedikit. Santan tu santan pekat ke santan cair? Pekat. Pekat Okey, sangat. yang pekat. Saya masuk, tapi santan ni nak masukkan kena kacau. Kalau tidak dia punya santan dia di atas, you see. I masukkan half dulu. Then saya masukkan. See color dia dah jadi macam tu. Cantik color dia brown. And ni dah almost siap nanti Wani. Dah siap dah. Sekejap je. Siapa kata masak susah? Masak senang je Wani. Nak prepare tu yang leceh sikit lah. Tapi saya ada my mom, you know. Terima kasih to my mother yang help me to prepare ni sementara nak prepare table dan semua kan. Alhamdulillah mak masih lagi kuat. Alhamdulillah dia memang membantu saya bila saya ada demo-demo ni So now I will santan ni pun kan kita selalu kena kacau, kalau tidak nanti santan tu dia pecah kan, pecah minyak dah. Sama juga macam cream, you know, kita guna cream untuk western cooking tu. Kalau tak cream tu, kalau overboil jadi dia punya cream tu pecah. Sama juga dia dengan cara dia dengan masak ni juga. Okay, now we add some salt. Saya pakai garam bukit, you know, dari Himalaya. Pasal dia warna-warna pink, you know. Saya suka pakai, you know, original real garam. Tapi garam ni kan, dia adalah sangat pakai sedikit je dah masin dah. Bagi you know rasa. But then now I will finish the santan ni. Finish the santan. So dia bila dah masak dia jadi macam rendang, ala-ala rendang lah tapi yang basah punya. Not like rendang. It's more to like korma lah, you see. Rendang kan dia lagi dark brown, you know, kan? Ini like very light, you see, light white. And then sementara itu saya akan I will cut the tomatoes. Saya akan masuk hijau last sebab nanti color dia akan jadi hijau. So I will potong some what do you call this, tomato. Masuk ke dalam tu. Tomato pun akan kasih macam rasa masam-masam kan. Ada this dish. Seimbangkan rasa masam manis. Asin. Okay, untuk simple dish but very interesting. Kena cubalah because kita kena masakkan pelbagai, you know, and then this is our heritage cooking. Then you can try. Dan also saya masukkan cili hijau juga, cili hijau yang dah dibelah-belah. So sangat cantik, menarik, right? Beautiful. Tapi saya nak suruh, sebab hari ni kan is like bulan ni bulan Rajab, so I'm kind of fasting. Saya nak suruh ada tukar rasa sini. My niece ni suruh rasa. So dia rasa kat sini je. Cepat rasa, dia tak rasa pula, dia pergi tak masuk. Rasa je ni. Rasa dia punya garam dia. Dia tukar rasa, dia pandai rasa. So kita cakap Along what is tak cukup. Adakah secukup rasa? Okay. Dia mengangguk kata sedap. Hebat. Alhamdulillah, you see. Okay. Yang ni kita biarkan dia mendidih sekejap. You see, biarkan dia santan tu masak. You know one thing, tips kan. Kalau kita masak ni santan tu biar benar-benar masak betul-betul. Kalau tidak nanti kan sekejap kita makanan akan rosak. Because santan is very perishable kan. Santan is very perishable. So a very nice recipe to try. And finally, I will finish with this chili hijau. Nampak chili hijau? Okay, nampak. Yeah. Then make it green lah. Jadi baru dah nampak hijau. Kalau kita boleh lebih lagi di hijau lah, tapi I don't think boleh hijau sedikit lah, you see. If you put more, jadi hijau lah. Ada lagi, nampaklah hijau sedikit. Actually, if you want to make it spicy, boleh juga letakkan cili padi 2-3 biji. Jadi dia bagi akan pedas lagi. Pedas lah. Ya.
Okay, ada satu orang lagi tukang rasa. So rasa. Actually, the tips is letak cili hijau tu at the end of the cooking. Because kalau kita letak lama-lama, cili hijau tu pun dia tu bertukar warna, you see. Dia masuk cili hijau. Dah letak cili hijau dan that's it, you see. Dah, saya akan padamkan api dia. Berapa dah? Biar sekejap lagi. My mum pula kata biar kejap lagi. Ada people on the background. Dia instruct saya. Tak apa. Tak apa. It's okay. Jadi api dia jadi hijau lagi cantik lah. Dia jadi kilat ke apa? Dia. Very nice, light green, you see. Pedas tak? Pedas tak? Tak pedas Because kalau tahu cili padi, kalau tahu ladi hitam lebih, dia jadi pedas lah. You can add ladi hitam lebih. Ladi hitam tu letak 1 sudu pun boleh. Ya? Manis ayam. Biarlah ayam tu. Okay, mungkin saya tengok dalam ni komen ruangan Facebook ni. Saya nak buat lagi dekat dia. Saya nampak tak colour dia hijau? Right? Very nice. Dia jadi berkuah lah. Dia jadi berkuah. Yes. Because saya tahu santan tadi tu, santan gives the moisture, the moist and then the liquid lah. Tu this one ayam tu pun mungkin ada keluar dia punya air dia sikit kan. Tapi ayam tu dah goreng. Jadi kena masak dia betul-betul. Yes, my mum kata ayam ni my mum yang bela. Oh. So, yang kampung kan? Warna dia tu. Warna dia tu not macam kurma exactly, but you see hijau lah. Light green, you see. Jadi macam masak hijau di Thailand tu pula, you see. Tapi ni masak hijau kita ya. So okey, untuk sekejap Prof, untuk makluman rakan-rakan di Facebook, kita dah bagi link pendaftaran ataupun isi jail dan isi jail, so boleh daftar sekarang. So Wani, apa soalan? Ada soalan lagi ke? Soalan tak ada, cuma saya nak bacakan ada yang beritahu ni daripada Tuan ke Cik ke tak tahulah, Kitty Rossi. Dia kata, terima kasih Prof Charim. Saya dah cuba resepi ondeh-ondeh bunga telang pada episod lepas. Rasanya sedap, dia kata. Lepas tu saya excited nak belajar resepi hari ini, resepi hijau. Klasik. Tapi saya akan habiskan ni coconut ni lah. Daripada I don't want to left ni lah over, masuk je. Jadi make it very rich lah. Okay, satu lagi daripada Nur Aida Tardah. Salam dari negeri di bawah Bayu. Oh, ada orang daripada Sabah ni. Sabah menonton. Wah ni ada my friend daripada Bali also kan, dia pun nak kata nak tengok, tak tahulah dia ada ke tidak tu. Dia daripada Bali. Oh, daripada Bali. Firman nama dia. Katanya dia nak tengok. Tadi dia dah asking for the link, you see. But anyway, ni dah almost siap dah. Saya akan try to kita nak hidangkan dia. Saya keluarkan dan hidang dalam. So my mom kata, kalau kita nak kasih dia macam berminyak, masa kita tumis tu letak minyak lebih sikit lah. Jadi berminyak, you see. But then for me macam coconut tu pun kalau kita dah boil dia coconut tu, nanti coconut tu pun dia terbit minyak kan? Akan terbit minyak. Baik. Ya, tapi kalau kita nak garing lagi nanti, taruh minyak lebih sikit lah. Ya. So dah cantik hijau dia lah. Nice. Green. Rasa lagi datuk cili tu Okay, dah rasa untuk the second time. For the final time. So okay, macam mana aku rasa? Ada rasa? Cili hijau? Rasa masam-masam. Masam-masam. Masam tomato lah. Okay. Okay lah rasa dia lah. Dia kata ada macam sourness, the spiciness, the cili hijau tu. So okay. Dah ready dah Wani?
Okay, ready? Dah masak? Dah. Okey, sebelum tu saya nak beritahu, maklumkan kepada rakan-rakan di Facebook, iaitu di Facebook UPM, boleh daftarkan di link pendaftaran dan ECJ yang telah dimasukkan dalam ruang komen FB. Yang link untuk nombor 2. Link kedua. Sebab link pertama dah penuh. So link kedua kita takkan di Facebook UPM. So inilah dia masakan ayam masak hijau. Masak hijau. Menarik. Rasa nak makan lah. Nice. Tapi jauh kat sana. Kalau dekat sini lama dah kena sebur. Tak apa, nanti kita buat di sana. InsyaAllah. So basically kita pun ada green curry, you see. Bukan di Thailand saja ada green curry, kita pun ada green curry, you see. And penonton-penonton hari ni yang dapat resepi tu boleh buat. Sangat senang, Umpama macam kita masak korma, kan? Tapi bahan yang lebihnya ialah kerisik tu, bukan kerisik yang hitam, but kerisik yang putih, and then santan, and also cili hijau tu. And then tomato, biasalah korma pakai tomato, kan? And also rempah tu. Kalau kita masak korma pakai rempah korma, but this one is rempah yang untuk masakan ni lah. Ya? Yeah? Any more questions? So begitulah masakan hijau dari Melaka. And resepi ni dari Melaka, and then somebody said tadi ada juga resepi orang Jawa. Mungkin ada juga orang Jawa macam ni punya resepi kan? Mungkin mungkin kita ni serumpun, jadi resepi pun ada yang serupa. Tapi kita rasa berbeza kan, orang Malaysia, orang Jawa, makanannya lain-lain juga. See? Tapi lebih kurang jugalah. Tapi masakan Jawa, I know dia orang suka pakai masakan Jawa tu dia ada Chinese influence juga. Dia banyak kalau di Jawa tu kan makanan dia banyak macam Chinese influence, dia guna macam a lot of soya sauce, you see. Soya sauce dan a lot of soya sauce. Because sampai sate pun dia orang letak kecap itu, kecap. Macam tu. Yeah. So sate kalau di Jakarta tu is kind of macam dark brown lah. Very dark macam kita ni sate like kuning pakai kunyit kan. Tapi di Indonesia tu banyak juga sate-sate yang banyak bervariasi, beratus-ratus jenis sate. Ada sate Madura, sate dari Sumatera. Our sate is close to the one in Sumatera tu lah. Like that. So, begitulah program kita hari ni, Wani. Alright, ini kira dah masak dah ni, dah boleh makan lah. Dah. Yes. Bolehlah masak untuk berbuka petang ni, Then they can eat for Alhamdulillah. So, itulah, kita ada soalan ke tak lagi? Ada soalan lagi ke? Tak ada, rasanya tak ada. Kalau ada pun kita akan jawab kemudian lah, lepas daripada slot ni. So, rasa nampak resepi menarik, sangat menarik. So boleh rakan-rakan di Facebook boleh cuba. Yalah, mana tahu mungkin boleh cuba, dan hari ni kalau ada siapa yang berpuasa boleh masak dan boleh merasa, kan? Yeah. And Wani, thank you for your center kerana menjemput saya untuk berkongsi resepi. And thank you to the team, dari pengarah kepada all the team yang menjayakan program ini pada hari ini. And then nanti kita plan for the next one, lagi masakan warisan lagi. Nak habis dah. Okay, Prof, ada apa-apa lagi tip ke apa yang nak dikongsikan? Well, kalau masakan-masakan kita ni kan, like say you masak curry or masak like this, kalau you simpan overnight lagi sedap. Jadi rasa dia tu lagi, mesra kan. Ini macam masak rendang, you see. Lagi lama you simpan dia dan you panas-panaskan dia, lagi sedap rendang tu kan.
So kalau ni macam if you want to eat macam tomorrow, malam ni boleh masak, dia makan besok ke lunch, then you heat up again, lagi sedap, you know. Tapi Betul. makan macam ni memang dah sedap, you know, kalau bahan-bahan dia semua cukup, you know, cukup masak dia punya garing, rempah-rempah dia tu. Jadi, you know, sedap je lah, kan? No problem. So kita masak ni kena masak dengan sedap, dengan sepenuh hati, you know. Dan jadi masakan pun sedap. Ni Prof, ada permintaan ni, next. Dia kata mohon next program kongsi resepi asam pedas pula. Boleh. My mom memang pakar asam pedas. Yang tadi tu tanya daripada Nur Hazwani Abdul Rahim. Ni mungkin mengidam kot. Boleh. Asam pedas Melaka. But to tell you the truth, asam pedas banyak jenis. Ada asam pedas berempah. Lepas tu ada masak lada. And then masak asam pedas yang taruh serai. Serai selalu go with daun limau. Kalau Kelantan go with daun kesum. And then you know, kalau nak taruh semua tu semua nanti jadi rojak, tak boleh. Dia ada cara dia. You know, ada masak pedas, asam pedas tu guna ikan parang atau ikan tenggiri, you know. So my mom kan ada yang taruh, ada orang taruh kelapa bakar. Ada yang taruh you know, daging masak gerang asam. Daging pula orang Melaka masak gerang asam. You see, asam pedas juga orang Melaka. That one is Melaka Bandar Melaka. You see, banyak je asam pedas. But my mom asam pedas memang number one, siapa pun tak boleh lawan. Tu nak rasa tu, bila lah boleh dapat rasa tu? Nanti next class kita ni, kita buat asam pedas. Memang, you know, I mean, my mom kan dia buat campak-campak je dah siap. Sedap sangat. Secukup rasa, you see. And I think next one, I will ask my mom lah to enter the frame. Tak apa, no problem. She will also cook with me lah. Okay, Prof. Mana kata, kau lah masak, dia kata. Ni kita tengok kepada ni Facebook ni ada lagi yang ni nama dia LGM Mas Tiara. Dia kata nak lagi resepi daripada Prof. So nanti next siri kita akan inform kan apa resepi seterusnya. Okey, dah ada dah. Resepi asam pedas Melaka. Okey. Okey, yang lain Kak Ani Jasin tadi dia tahu, terima kasih kepada Prof. Lepas tu Wani, asam pedas tu kita buat berapa siri tau. Ada asam pedas ikan, asam pedas daging, you see. Kita buat 2 siri boleh buat. Because daging ni kan tak ramai orang tahu masak asam pedas daging. Orang Melaka yang pure Melaka, yang daripada Bandar Melaka tu tahu. Dia punya kalau daerah Alur Gajah, Masjid Tanah ni tak tahu. Itu adalah Bandar Melaka yang town area tahu asam pedas daging tu. Tengkera lah. Tengkera, di Tengkera tu. Tengkera. Ya. Kalau sebelah Alur Gajah semua tak tahu. But anyway, sajalah. Okay, seorang lagi nama dia Kasih Datia. Dia kata, okay, boleh masak malam ni. So, malam ni mungkin ramai lah yang mencuba resepi daripada Prof yang so, resepi ni juga kalau bulan puasa pun boleh cuba kan? Bulan puasa. Ya, tak lama lagi. Tak lama lagi kita nak puasa. Resepi kan? It's good for bulan puasa, you see. Like resepi lain lah sikit, you know? Cuba. Saya bayangkan resepi ni boleh makan dengan nasi impit. Boleh makan dengan lemang. Kalau dengan roti Perancis, roti, French bread, kan sedap. Betul. Cicak-cicak kan, dia tak cair, dia pekat macam korma tu kan. So, inilah dia resepi istimewa, resepi warisan yang telah ditunjukkan tadi sebentar tadi. Okay, satu lagi. Ni, siapa nama dia ni? Losli Yusofi. Minta maaf saya baca mungkin tak betul nama ni. Dia kata orang utara masuk timun. Dia campur dengan timun. Sama resepi ke? Saya tak pasti tapi tu kata masuk timun. Maknanya mungkin seakan kot. Mungkin je sih. Resepi
Terima kasih kepada Puan Losli beritahu pasal resepi ni. Yalah, mungkin setiap negeri lain-lain dia punya, tapi seakan sama tapi mungkin dia ada campuran sayur dia lain-lain. Yalah. Macam menarik sangat. Yep. Ni Prof, daripada Puan Rogayah Yasin, dia kata asam pedas tetel. Oh, itu pun sedap kan tadi Prof dah cakap tadi. Boleh, ya. Sedap. Daging campur tetel jugalah. Kan? Boleh. Tak makan tetel penyakit. Oh, penyakit. Tapi ada yang mengidam tu. Ada yang mengidam tu. Tapi yang the fat tu yang buat sedap tu. Kan? Tapi makan sikit. Betul. Nanti bertetel sikit dah. Dia tetel tu dia macam lemak. Berlemak, yes. Okay, rasanya kita di akhir rancangan. So, pihak kami daripada UCTC ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Dr. Syarim dan Your Mom di atas resepi yang dikongsikan pada hari ini. Thank you kepada UCTC kerana telah menjemput saya seperti yang kita dah buat dahulu kan. Dan dapat diteruskan lagi lah untuk sesi-sesi yang akan datang. Betul? Okay, terima kasih Prof. Dan saya mohon pada yang penonton yang menonton hari ini, sesiapa yang dah cuba resepi hari ini, kami nak share di hashtag UCTC-UPM dalam Facebook. Boleh? Ya, dia orang share gambar. Share gambar dia orang. Betul, share gambar. Mungkin boleh share rasa dia macam mana kan. Dia tu negeri, maksudnya kita tahu dia rasa macam mana. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak rasa. Sebab kita tahu apa rasa dia. Kita boleh nampak aja. Ya, Wani nak ingatkan lagi macam coconut tu kan. Jangan sampai dia brown tau. Dia macam dah kering, putih-putih tu dah light. Dia coconut tu jadi dah bau wangi dan naik bau tu dah. Then blend dia. Itu saja. Okey. Tidak dia jadi brown kan, jadi macam kristal yang biasa itulah. So kalau diorang ada apa-apa masalah ataupun persoalan, mungkin diorang boleh tanyalah dalam boleh Facebook ataupun kalau ada kenalan. Follow Insta. Dr. Syarim Karim. Apa dia? Kan? Dr. Syarim Karim. And then they can ask questions there, DM pun boleh kan? Okay. Direct terus tanya pun lagi bagus. DR Syarim Karim. DR Syarim Karim. Saya ulang balik. DR Syarim Karim. Semua huruf kecil. Yes. Alright. DR Syarim Karim. Yes. Ini Instagram Ya, Instagram, yes. Boleh tanya di sana boleh. Baik. Follow lah sama Instagram, ada resepi-resepi warisan. And saya also share pokok-pokok herbal semua tu. Okay, Prof. Kita sampai di sini saja. Masa telah menjempuri kita. So kita akan berjumpa pada lain kali dan siri yang next month akan datang. March. Next month. Siri yang kelima. Next month dah March dah. Okay, betul. Lepas ni next kita, untuk makluman penonton di Facebook, minggu depan, berapa bulan? Nanti kita akan ada rancangan kecoh-kecoh tani. Iaitu pada 3 Mac. So, ikutilah kami secara dekat. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam. Waalaikumsalam.